Okey, tak apa, tak ada masalah. Kalau ada masalah untuk masuk, keluar, masuk balik. Tak apa. Alright, so untuk tajuk ni, masa dia apa? Masa tu apa? Waktu tu apa? Masa ni, masa yang berlaku sepanjang masa kita ni. Sepanjang hidup kita ni, masa itu semua masa. Yang lepas, yang sebelum, yang sekarang, yang masa hadapan, itu semua masa. Waktu tu pula, waktu, jam. 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 Pukul berapa sekarang ni? Pukul berapa? 10.40. Kita dah lewat dah, sepatutnya 10.30 dah mula. Siapa yang belum masuk tu pukul berapa, dia tak ingat jam. Waktu apa ni? So waktu apa sekarang ni pun waktu matematik, kelas waktu matematik. Jam, waktu sekarang ni. Okay? Okay. Baik. So tengok buku teks kamu. Kamu boleh tengok. Cikgu akan share buku teks kalau kamu tak nampak. Okay, tengok muka surat 31. Masa dan waktu. Okay, masa. Ada siang, ada malam. Okay. Kita ada dua masa, zon. Dua zon. Zon siang, zon malam. Apa itu zon tu? Waktu siang, waktu malam, masa siang, masa malam tu. Okay, kena ingat. Segala apa yang berlaku dalam hidup kita ni bergantung pada masa. So, kalau masa tu kalau kita tak ikut, kita akan ada masalah. Kena faham. Siang, kita buat apa? Malam, kita buat apa? So, aktiviti yang perlu buat waktu siang, kita kena buat waktu siang. Aktiviti yang kita buat waktu malam, kita kena buat waktu malam. Jangan buat waktu perkara yang sepatutnya buat waktu siang, kamu tukar buat waktu malam. Muka surat 31. Okay, muka surat 31 buku teks. Tadi dah tunjukkan. Okay, baik. So, untuk waktu siang, perkara yang akan berlaku pada waktu siang, perkara yang kita hanya boleh buat waktu siang je. Kenapa? Waktu tu ada, kita bangun tidur. Waktu siang mana ada orang bangun tidur waktu malam kan? Mana ada. So, siang ni banyak. Adakah siang dengan malam ni sama? Sama. Untuk waktu Malaysia, sama. Siang sama banyak dengan malam. Kalau siang 12 jam, malam pun 12 jam. Macam tu je. Okay. So, kena ingat. Kalau negara lain kita tak tahulah. Ada negara yang malam dia lebih banyak pada siang. Ada negara yang siang dia lebih lama daripada malam. So, kita beruntunglah kita kat Malaysia ni sama. Siang sama panjang dengan malam tempoh dia. So, kita ada masa yang cukup untuk rehat. Malam untuk rehat, siang untuk bekerja. So, kena ingat. Ini gambaran asal, gambaran asas untuk kamu faham dah apa itu siang, apa itu malam. Siang untuk kamu bangun pagi, kamu mandi, kamu pakai baju, kamu beriadah. Okay. Waktu malam pula untuk kamu belajar, buat kerja sekolah, tolong mak lepas makan waktu malam, tengok binatang. Waktu malam ada binatang yang keluar waktu malam sahaja. Itu tak payah tengok lah, itu penyu bertelur tu. Bukannya selalu boleh tengok, bukannya kita boleh tengok keluar rumah nampak penyu bertelur kan. Tak adalah. Ini mungkin perkara yang kamu akan nampak waktu malam sahaja. Okey. Seterusnya kita tengok. Kenali waktu. Okey, kenali waktu. Waktu kena faham. Waktu tu perkara yang berlaku. Perkara yang berlaku saat sekarang ni. Waktu-waktu sekarang. Waktu ni dia general. Masa pun general. Tapi kena faham. Konsep dia kena faham. Waktu ni apa? Time. Bahasa English dia kita panggil, dalam English kita panggil time. Time tu anything that happens now, happen before, or future, semua tu adalah waktu. Okay? So yang pertama kamu kena faham masa dan waktu perkara yang berlaku sepanjang hidup kita ni. Sepanjang hidup kita. Seterusnya kena tahu juga apa itu pagi, apa itu tengah hari, apa itu malam, apa itu petang. Itulah waktu. Waktu pagi, waktu tengah hari, waktu malam, waktu petang. Dia berlaku setiap hari, benda yang sama akan berlaku. Pagi, lepas pagi, tengah hari, petang, lepas petang, malam. Dia akan berpusing. Sebab bumi kita ni berputar mengelilingi matahari. Faham? So, kita berputar bukan mengelilingi matahari. Itu setahun. Mengelilingi, dia berputar, berpusing. So, kita yang berada dalam bumi tu, atas bumi tu, sentiasa bergerak. Kita tak akan duduk setempat. Kita tak rasa bumi ni berputar. Sebab bumi ni besar. Kita ibarat satu habuk je. Macam tu. So, pagi, tengah hari, petang, malam. Kamu nampak macam matahari tu lari kan? Matahari yang bergerak. Sebenarnya kita yang bergerak. Matahari tu duduk situ je. Dia tak lari pun. Matahari tu duduk situ. Yang bergeraknya kita.
Kita tak bergerak, bumi yang bergerak. Kita bergerak lah tapi pergerakan kita tak menjejaskan pun matahari tu, bumi tu. Yang bergerak bumi. Bumi dia berputar pada paksinya dan mengorbit. Mengorbit berputar mengelilingi matahari dalam tempoh 1 tahun. So kena faham yang tu sains semua. Tapi dalam matematik kita kena faham pagi, tengah hari, petang dan malam ni adalah perkara yang berlaku setiap hari kita akan ulang. Esok pagi, lepas tu lusa pun pagi lagi. Macam tu. So perkara ni akan berlaku setiap hari benda yang sama. Putaran masa. Okay, seterusnya kita tengok. Pagi apa perkara yang kita buat pada waktu pagi? Biasanya orang belajar, orang bangun pagi. Mandi waktu pagi lah. Tak ada orang mandi petang-petang dah. Bangun pagi tu mandi terus. Ini tengah hari baru nak mandi. Tak elok lah. Lepas tu waktu tengah hari kita balik sekolah. Kita pergi sekolah, kita balik sekolah. Kalau kat sekolah lah, sekarang tak sekolah. Duduk rumah, habis kelas, kita makan tengah hari kan. So makan tengah hari, kita rehat, kita solat, kita standby kalau ada kelas agama, kita masuk kelas agama. Macam tu lah. Lepas tu kita masuk ke petang pula. Petang biasanya orang kalau kamu sekarang ni tak boleh keluar rumah, duduk tengok TV lah. Ataupun kalau boleh keluar rumah, kalau rumah ada taman, boleh beriadah kat taman sekejap. Beriadah maksudnya kita bersenam ke bermain ke, semua tu kita boleh buat pada waktu petang. Pagi janganlah, pagi waktu belajar. Ni pagi-pagi dah pergi taman dah. Salah lah kan. So waktu petang kita boleh pergi main dekat taman, mainlah dengan kawan-kawan, dengan adik-beradik. Okay. Lepas tu kita akan masuk waktu malam. Waktu malam kita akan buat apa? Waktu malam biasanya kita makan malam. Makan malam kita belajar sekejap ke, tengok TV ke. Tahu. Kita tidur. Macam itulah setiap hari benda yang sama kita ulang. Mungkin ada berubah. Ada pukul 12 baru tidur. Lewatnya pukul 12 baru tidur. Mana ada orang tidur pukul 12? Apa tidur pukul 12? Orang tidur pukul 11 paling lewat dah. Lights off pukul 11 tu paling lewat. Pukul 12, pukul 10 tu the best time lah. Pukul 10. Ini pukul 12 kamu nak tidur, pukul berapa kamu nak bangun? Pukul 12 sepatutnya itu waktu kamu tidur dah. Tak ada orang tidur lewat-lewat ni, tak boleh, tak elok. Jangan amalkan tidur lewat. Tidur hanya tidur awal kalau boleh. Ya, apa dia? Lepas habis saya nak kerja, lepas tu dia datang balik, dia tidur pula. Macam mana tu? Kamu bekerja? Tak, habis saya kan dia kerja sama. Habis saya kan dia pergi kerja, lepas tu ya, Akhil. Dia balik rumah. Dia penat. Dia penat sampai balik rumah. Waktu apa habis tidur tu? Habis tidur pukul berapa tu? Waktu apa? Petang ke, pagi 10. ke, tengah hari? 10 malam. Betul lah. Bukan habis je kena tidur. Akhil pun kena tidur waktu tu. Okay? Dah. Thank you, Akhil. Okay. Baik. So, kena faham. Akhil offkan mikrofon. Ni bising kawan kamu nak dengar. Tak dengar. Dengar, Akhil? Okay, good. Boleh nampak? Sorry, cikgu ingatkan dah share dah screen tadi, patut cikgu rasa pelik je. Okay, baik. Boleh nampak screen sekarang? Alright. So, kena faham. Saya tak nampak. Tak nampak. Saya tak buka sangat. Tak nampak juga. Okay, sekali lagi. Dia ada problem sekarang. Sekarang nampak? Nampak sekarang? Okey, alhamdulillah. Baru nampak Aisyah. Masalah betul lah hari ni. Tak apa. Biasalah tu, kadang-kadang kita technical problem ni berlaku setiap hari. Kadang-kadang kita tak tahu, kita dah cuba yang terbaik, tengok-tengok jadi juga. Macam itulah. Hidup kita ni bukannya sentiasa senang kan. Mesti ada susah. Itulah waktunya. Waktu susah kena ingat, waktu senang kita kena ingat, kena bersyukur. Waktu susah kita kena ingat juga waktu kita susah tu. Baik, sekarang kena ingat. Perkara yang kamu buat tiap-tiap hari tu akan berlaku setiap hari benda yang sama. Cuma dia akan ada perubahan lah. Takkanlah orang mandi pukul 8 setiap hari, kamu pukul 8 mandi, pukul 8 mandi, pukul 8 mandi. Mesti ada kan kadang-kadang pukul 9 baru mandi, pukul 10 baru mandi kan. Perkara tu akan berubah tapi rutin dia lebih kurang sama je. Cuma waktu tu mungkin lah. Tapi waktu pagi lah kan. Waktu pagi. Faham ?
Baik. So kita tengok uji diri yang pertama ni. Sebut aktiviti dan waktunya. Okey, waktu tu orang jogging. Nampak matahari dekat belakang dia. Gambar yang pertama dalam uji diri tu. Siapa? Sekejap, cikgu panggil. Alisha. Alisha Sofia ada? Alisha Sofia. Ada tak? Ada. Ada. Okey, Alisha Sofia tengok gambar tu. Alisha Sofia, mak ada, abang ada, Alisha ada, mak tengah jogging. Waktu apa tu? Ada matahari. Waktu apa tu? Tengah hari. Tengah hari nak jogging. Masya Allah, rentung kita nanti. Pagi. Panas tu tengah hari. Pagi. Pagi sesuai. Kalau cuti, pagi boleh jogging. Ataupun waktu apa pergi orang jogging lari pagi? Waktu apa? Waktu apa? Petang. Petang. Lepas asar, eloklah matahari pun dah nak jatuh dah, matahari pun dah tak panas dah waktu tu. Waktu pagi sesuai, boleh juga. Waktu pagi, janganlah waktu tengah hari pukul 11, pukul 12 tu nak jogging mati kita. Panas nanti Okey, terima kasih Alisha. Ingat, waktu yang sesuai untuk jogging ataupun beriadah ni waktu pagi. Kalau tak sekolah boleh buat waktu cuti sekolah. Waktu weekend kita boleh buat waktu pagi. Lepas tu kalau petang-petang lepas asar pukul 5 macam tu dah sesuai dah untuk kita buat aktiviti riadah ni, jogging. Seterusnya cikgu nak tanya siapa tengok sikit siapa yang ada hari ni. Liana Damia angkat tangan. Siapa Jaja Joyah ni? Teruknya nama. Janganlah letak nama pelik-pelik, letaklah nama sendiri. Mak bagi nama elok, letak nama Jaja Joyah pula. Susah cikgu tak kenal. Apa cikgu nak pilih lepas tu? Raja Muhammad Aziz lelaki pula kan. Raja Muhammad Aziz ni gambar orang pergi sekolah ni. Waktu apa pergi sekolah? Ada tak Raja Aziz? Dia tidur lagi. Tak ada. Tak ada Raja Aziz. Siapa nak jawab gambar ni? Baru nak cakap. Ada. Raja Aziz. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Ni gambar orang pergi mana ni? Gambar yang kedua uji diri muka 32 tu. Gambar orang pergi mana tu? Pagi. Waktu pagi. Pergi mana tu? Aku lupa dah nak pergi sekolah. Lama sangat duduk rumah. Pergi sekolah. Dah lama sangat duduk rumah. Nanti orang cakap pergi mana tu? Pergi rumah. Waktu belajar. Okay. Mentang-mentang lah tak pergi sekolah kan. Nanti kita boleh pergi sekolah balik. Okay, terima kasih Raja Wati. Pergi sekolah ni waktu pagi terima kasih. Okay. Yang ni cikgu bacakan, cikgu tegang je lah. Yang ni menolong ibu. Menolong ibu biasanya orang buat waktu malam lah. Sebab tengok pakai baju tidur baju tidur. Dia pakai baju tidur. So waktu malam lah sebelum tidur boleh lipat-lipat baju, kemas-kemas rumah. Mana yang sepah-sepah kamu dah sepah-sepahkan pada waktu siang tu, kemas balik waktu malam sebelum tidur. Kalau tak nanti mak marah. Kan? Yang ni petang orang main badminton ni biasa petang. Badminton ni biasa indoor, tengah hari pun boleh main. Tak kisahlah sebab di indoor. Kalau outdoor tu petang pagi. Saya main badminton malam-malam. Main malam-malam boleh. Buka lah mata luas-luas sikit cari raket tu. Okay, off microphone. Okay. Dah habis tajuk tu, sebenarnya cikgu nak tunjukkan satu ni. Awal lagi. Okay, offkan mikrofon dulu. Offkan mikrofon, kita tengok satu. Cikgu nak tunjukkan video sikit. Tak. Mana? Okay, yang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak tahun 1 pada hari ini? Okey, hari ini kita dalam matematik jilid 2. Okey, yang ni saya kita tengok ni. Mari cikgu kenalkan kepada kamu beberapa. Sekejap, semua dengar kan? Dengar. Nampak kan? Video gambar tu.
Okey, nampak bagus. jam yang telah kita gunakan. Dah, sambung. Okey, pada zaman dahulu orang menggunakan jam pasir, iaitu kepada kamu beberapa jenis jam yang telah kita gunakan. Okey, pada zaman dahulu orang menggunakan jam pasir, iaitu tabung kaca untuk mengukur waktu berdasarkan mengalirnya suatu bahan berupa pasir dan sebagainya. Okey, jam analog. Okey, yang pertama kenali jam jam masa. Okey, ada 3 jenis jam. Okey, dengar. Jangan bising. Ada 3 jenis jam. Yang pertama jam pasir. Jam pasir ni kamu mungkin tak pernah gunalah, cikgu pun tak pernah guna. Jam ni zaman dulu punya. Zaman dahulu. Ada banyak jenis jam zaman dulu. Jam matahari. Okey, offkan mikrofon. Bukan orang nak dengar kat kamu kan. Orang nak dengar video. Okey. So, jam pasir, jam matahari ni satu jenis jam yang diguna pakai oleh orang zaman dulu sebelum terciptanya jam analog dengan jam digital ni. Okey. Tengok jam analog menunjukkan waktu dengan menggunakan jarum, minit dan jarum jam. Dan pada muka jam tertera nombor 1 hingga 12. Okey, manakala jam digital adalah jam elektronik yang menunjukkan waktu, jam dan minitnya dalam bentuk angka. Okey, so ada 3 jenis jam. Yang pertama jam pasir atau jam zaman-zaman dulu punya, jam pasir, jam matahari. Itu jam yang zaman dulu. Cikgu cuma nak terangkan yang itulah, ada banyak jenis jam. Okey, yang pertama jam pasir tu jam sekarang orang tak pakai dah. Jam ni orang tak pakai dah. Satu, dia bila kita pusing jam pasir tu, dia akan jatuh. Pasir dia jatuh dalam masa satu jam lah. Pasir tu akan jatuh 1 jam. Lepas tu dia pusing balik 2 jam. Macam tu lah. Tak adalah satu hari jam pasir tu nak jatuh kan. Dia ada tempoh dia lah. Okey. So macam tandingan lah. Okey. Akil baca buku sekarang. Buat sebelum jam pasir ni habis, Akil kena siapkan. Macam tu lah. Macam tempoh masa. Okey, jam kedua, jam analog. Jam analog ni, jam yang kamu tengok dekat dinding rumah kamu. Jam ni ada kat dinding rumah. So, jam analog ni, dia ada nombor. Dia bagi nombor, dia bagi jarum. Dia tak bagi tahu pukul berapa. Dia tak bagi tahu. Dia suruh kamu baca sendiri. So, cara baca dia nanti cikgu ajar. Boleh suruh mak ajar ke apa ke. Tapi kena ingat, jarum tu, setiap jarum tu ada fungsi dia, function dia masing-masing. Jarum pendek dengan jarum panjang. Kalau kamu tengok dekat jam kamu ada 3 jarum. Ada jarum pendek, jarum panjang dengan jarum paling panjang tu. Jarum paling panjang tu yang paling laju bergerak. Itu jarum saat. Nanti cikgu terangkan lagi apa nama jarum, apa jenis jarum tu. Okey. Yang ketiga, jam digital. Jam digital ni biasa orang pakai kat jam tangan lah. Jam tangan, kat kereta pun ada jam ni, jam dekat laptop, kat telefon semua. Yang ni, jam ni, dia bagi tahu terus pukul berapa. 8.17 dia bagi tahu terus. Dia tak ada dah suruh kita baca, cari-cari, tak ada. Dia terus bagi tahu. Okay, so senang. Paling mudah baca jam digital lah. Tapi dalam matematik, kita tak guna jam digital. Kita guna jam analog. Kalau pakai jam digital, senang lah kamu. Semua bagi tahu je, tak payah baca lah. So jam analog ni kita akan guna. So kena apa-apa, kena faham. Jam analog ni lah yang akan kita guna. Dalam matematik, pastikan kamu tahu baca jam analog. Ini asas untuk tengok waktu. Kalau tak pandai baca jam, susahlah kamu. Okay? Tengok lagi. Murid-murid, yang ini adalah jam analog. Okey, kebiasaan jam analog berbentuk bulat ataupun segi 4 sama. Okey, pada muka jam tertera nombor 1 hingga nombor 12. Jadi ada nombor. Dan pada muka jam analog ini ada jarum jam dan Jarum pendek. jarum minit. Jarum panjang. Perbezaan antara jarum jam dan jarum minit adalah jarum jam lebih pendek berbanding jarum minit. Ya. Jarum jam lebih besar sedikit berbanding Dia gemuk jarum minit. Dia gemuk, dia lebar. Cikgu yakin Jarum minit dia kurus. Jam analog ini. Sebelum Okey. kamu Baik. So ini jarum jam
Dia ada. Ni jam analog lah. Jam analog dia biasa bentuk bulat, ada juga yang bentuk petak-petak. So jam ni dia ada nombor 1 hingga 12. Nombor yang 1 sampai 12 tu hanya diguna untuk baca jam. Bukan minit, bukan minit. So cara nak baca dia, kamu kena tengok jarum pendek. Jarum pendek kamu akan tahu pukul berapa. Kalau contoh macam ni, jarum pendek dekat nombor 3. So pukul 3 lah. Cuma masa dia tu kita tahu jam je. Minit kita tak tahu. Kalau kamu nak tahu minit dia berapa, kamu kena baca jarum panjang. Okay. So jarum panjang pula, dia gandaan 5. Maksudnya, kalau kamu ingat sifir 5, yang sepatutnya kamu kalau boleh hafal lah sifir 5, sifir 2 yang basic ni. Sifir 5, sifir 2, sifir 3 yang mudah-mudah ni, hafal lah. So cara nak ingat dia senang. 5, 10, 15, 20, 25, 30. So nombor 1, 5. Nombor 2, 10. Nombor 3, 15. 4, 20. 5, 25. Dia gandaan 5. So 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. 60 adalah satu putaran lengkap. So kalau kamu tengok dekat nombor 12 tu, orang tak panggil 3, 60. Orang panggil 3. Maksudnya bila dia dah sampai kat putaran lengkap, dia akan bertukar jadi kosong atau sifar. So kita tak panggil lah, kita tak cakap pukul 3 sifar je. Bukan, kita panggil 3. 3 sahaja. Kalau pukul jauh pendek dekat nombor 12, ingat nombor minit dia adalah sifar. Minit dia sifar, 0. Okay, faham? Okay, sekarang kita nak buat ulang kaji sikit. Kita nak kaitkan dengan topik yang kita dah belajar. Kita dah belajar dulu pecahan, separuh suku semua tu. Pernah nampak jam analog ini? Mari kita ulang kaji topik pecahan yang telah kita pelajari sebelum ini. Okey, ini untuk lihat pecahan, gambar dah rajah belajar dah. pertama, satu daripada dua bahagian disebut separuh atau setengah. Okey, dulu kita dah belajar dah dalam pecahan, dalam tajuk pecahan, kita ada satu bulatan, kita potong 2. Dengar, potong 2, lepas tu kita shadekan atau kita lorekkan. So yang bahagian berlorek itu kita panggil setengah atau separuh. Dalam jam panggil setengah lah. Orang tak panggil pukul 3 separuh. Tak ada, orang tak panggil macam tu. Pukul 3 setengah. So jangan sebut separuh pula. Setengah. Atau juga disebut 1/2. 1/2 tu pecahan dia lah. Gambar rajah kedua, satu bahagian daripada 4 bahagian disebut suku atau 1/4. So kaitan dia dengan jam adalah bila kita nampak je pukul jarum, jam kita bahagi 4, satu jam tu kita potong 4, ada 4 bahagian. So kalau bawa jarum dia ke nombor 6, kita panggil setengah. Jarum dia kat nombor 3, kita panggil suku. Nanti cikgu terangkan lagi. Gambar rajah ketiga, 3 bahagian daripada 4 bahagian disebut 3 suku. 3 suku lah, sebab satu bahagian tu suku. Kalau 2 bahagian setengah. Kalau 3 bahagian 3 suku. Yang tu pecahan. Basic 3/4. Okey, pecahan-pecahan ini kamu akan pelajari apabila kamu hendak menyebut masa pada muka jam nanti. Okey, ini kita akan sebut. Mari cikgu tunjukkan kita kaitkan pecahan tadi dengan masa. Okey, kita lihat contoh muka jam yang telah ditunjukkan ini. Jarum minit bergerak separuh pada muka jam tersebut, iaitu jarum minitnya bergerak daripada 12 hingga kepada 6. Okey, yang ni maksudnya nak tunjuk, tengok jarum panjang, jarum pendek kita dah baca dah. Okey, jarum pendek, kamu kena ingat jarum pendek tu dia ada kawasan dia. Selagi dia tak lebih pukul 9, selagi dia tak sampai dekat nombor 9, dia masih pukul 8. Kena ingat macam tu. Kalau dia dah sampai nombor 9, baru kita panggil dia pukul 9. Sekarang masa kamu tengok jarum dia dekat nombor 8, dia lebih pada nombor 8. Dia tak sampai nombor 9, jadi dia masih nombor 8, dia masih pukul 8. Jarum pendek. Jarum panjang pula, kamu kena ikut, dia mesti bergerak daripada 12. So 12 dia bergerak sampai 6. Maksudnya bila dia bergerak sampai 6, kamu potong jam tu pada 2 bahagian, kamu nampak dia ada separuh. Satu bahagian yang belum jarum minit tu belum bergerak dan satu bahagian lagi jarum minit tu dah bergerak.
So jarum bahagian yang minit dah bergerak, maksudnya separuh daripada bahagian tu kita panggil setengah. Okey, menunjukkan separuh atau setengah. Dalam masa disebut setengah jam. Okey, setengah jam maksudnya setengah jam lah. Kalau 1 minit, kalau jarum minit tu bergerak sampai ke nombor 6, maksudnya kita panggil dia setengah jam dah. Maksudnya kalau dari tadi pukul apa? Pukul 8 setengah. Kalau istilah dia. Ataupun kita cakap dah setengah jam dah. Macam tu. Dah setengah jam. Daripada pukul 8 tadi dah setengah jam dah. Kita bergerak daripada nombor 12 sampai nombor 6. Setengah kaitan 1/4 ataupun suku dengan muka jam yang telah diberi. Okey, kamu lihat pada muka jam tersebut telah diberi dalam 4 bahagian yang sama besar. Okay, jarum minit bergerak 1/4 muka jam. Kamu lihat jarum minit yang berwarna merah tersebut bergerak daripada 12 hingga kepada nombor 3. Okey, kenapa ia bermula daripada 12? Okey, ianya bermaksud bermulanya pengiraan dalam minit. 1/4 jam juga disebut suku jam. Okey, murid-murid, bacaan pada muka jam ini disebut suku jam. Okey, yang ni cikgu terangkan. Satu bulatan, 1 jam tu, yang bulatan tu kita potong 4. Kenapa? Sebab kita nak tunjukkan suku tu macam mana. Okey, suku maksudnya dia bergerak daripada 12, daripada 12 tu sifar, 12 tu maksudnya 0 minit. Dia bergerak ke nombor 3. Nombor 3 bila kita potong jam tu dia ada 4 bahagian. Daripada 12 ke 3, 1 bahagian, 3 ke 6, 1 bahagian, 6 ke 9, 1 bahagian, 9 ke 12, 1 bahagian. Ada 4 bahagian, 1 bahagian tu 12 ke 3 tu kita panggil suku daripada semua bentuk jam tu. So ada suku atau 1/4 tu kita panggil dia sebagai suku jam. Faham? So jarum minit dia bergerak suku jam. Daripada sifar kepada 3 kita panggil suku jam. Yang ini pula kaitan pecahan 3/4 ataupun 3 suku. Kamu lihat pada muka jam tersebut, okey, jarum minit bergerak 3/4 muka jam. Iaitu kamu lihat jarum minitnya bergerak daripada 12 hingga kepada nombor 9. Iaitu menunjukkan 3 bahagian daripada 4 bahagian muka jam tersebut. 3/4 jam juga disebut 3 suku jam. Okey, dalam masa disebut 3 suku jam. Okey, yang ni sama macam tadi. Tadi suku jam. Kalau 1 bahagian. Kalau 3 bahagian kita panggil 3 suku jam. Jangan pula kamu 2 bahagian tu panggil 2 suku pula. 2 bahagian tu kalau daripada atas ke bawah 12 ke 6 kita bukan panggil 2 suku. Kita panggil dia setengah. Kalau dia sampai 9 tu baru kita panggil 3 suku jam. Maksudnya dia berlorek. Pergerakan dia daripada 12 ke 9. Itu dipanggil 3 suku jam. Okey, murid-murid. Macam mana dengan pelajaran pada hari ini? Cikgu. Okey. Syamil. Ada Syamil? Syamil ada? Ada. Syamil. Berapa minit tu? Berapa jam tu? Bukan pukul lah. Cikgu tanya berapa? Suku jam ke? Setengah jam ke? 3 suku jam? Untuk A. Setengah. A. Nampak tak? Okey, Syamil. 12 ke 3. Kamu tengok jam tu kalau kita potong pada 4 bahagian, dia ada 1 daripada 4. 1/4 kita panggil apa? Syamil. Syamil mana hilang lah? Ada ke Syamil? Berapa Syamil? Syamil dengar Kalau 12 ke 3 kita panggil dia suku jam. Kenapa? Sebab dia 1 daripada 4 bahagian. Macam yang cikgu tadi terang.
dalam video tadi. Okey. Okay, macam ni. Faham Kalau soalan dia macam ni, suku jam kita panggil. Suku atau 1/4 suku. Kalau 12/3 tu dipanggil suku jam. Kena ingat itu. Yang ni kena hafal lah. Kena hafal. Kalau tak ingat, kalau tak faham pun hafal lah. Suku setengah 3/4. Faham Syamil? Faham. Okay. Seterusnya. Siapa? Ain Hawani ada Ain Hawani? Ada. Ada. Untuk B, apa jawapan dia Ain? Untuk B ni. Tiga suku. Pukul apa? 3 suku. 3 suku, pandai. Sebab dia sampai 9. Ingat, kalau 3, kalau nombor jarum panjang dekat nombor 3, kita panggil suku. Jarum panjang dekat nombor 6, kita panggil setengah. Kalau jarum panjang dekat nombor 9, kita panggil 3 suku. Senang je. Okay? Yang ni dia bagi tahu jawapan. Yang ni dalam buku aktiviti, dalam ni ada. Tak apalah yang ni kita tak nak ni. Sekarang cikgu nak baik. Ya. Boleh pergi. Okey, sekarang buka buku aktiviti kamu. Buku aktiviti. Nampak tak buku aktiviti cikgu dah tunjuk kat sini? Jilid 2 ke? Ya, jilid 2. Itu surat berapa? Muka surat 31. Muka surat 31. 31. Ya, 31. Sama je dengan muka surat buku teks. Alah, senang je ni. Alah Buku senang. surat berapa? 31. Okey, tengok buku teks buku aktiviti kamu muka surat 31 sekarang. Okey, kita akan buat sama-sama. Tengok dekat situ dia kata, dengarlah sana. Okey, tulis waktu yang sesuai dengan aktiviti. Okey, waktu yang sesuai dengan aktiviti. Kalau kamu kena tahu aktiviti apa, tulis waktu yang sesuai. Kena tahu aktiviti tu waktu apa kita kena buat. Okey, so ada jawapan dia, ada pagi, tengah hari, petang dan malam. Ada pagi, tengah hari. Jangan gaduh. Petang dan juga waktu malam. So, apa yang kamu kena buat sekarang, tuliskan. Okey, dengar. Ayam berkokok waktu apa ayam berkokok? Pagi, bagus. Tulis pagi sekarang. Petang. Sabar. Okey. Waktu main layang-layang waktu apa? Pagi ke petang? Sesuai. Petang, bagus. Tulis petang. Dia satu jawapan ni boleh banyak boleh banyak. Boleh banyak soalan. Waktu apa ni? Gambar orang tengah tengok TV. Gambar yang ketiga. Malam. Waktu malam. Okay, kita tulis nombor lah 1, soalan 2, soalan 3, soalan 4, soalan 5, soalan 6. So waktu apa? Waktu malam. Kenapa waktu malam kamu tengok ada gambar apa belakang tu? Dekat tingkap dia ada gambar apa? Bulan dan bintang. Bulan bintang tu hanya keluar waktu malam. Tak ada waktu siang keluar bintang. Bintang tak keluar waktu siang. Seterusnya soalan nombor 4. Sama juga. Gambar tu pun ada. Muka surat 31. Ada gambar. Okay, dalam dekat gambar tu pun nombor 4 tu pun ada bulan dan bintang. So dia belajar waktu apa tu? Waktu malam. Okey.
Ini pula gambar ni, tengok matahari tu, dia baru nak naik. Matahari tu duduk bawah lagi, maksudnya pagi. Waktu pagi. So apa kamu buat waktu pagi ni? Tulis waktu pagi kamu bangun tidur. So waktu kamu bangun tidur tu adalah waktu pagi. Okay, yang ni Tengah hari. Yang ni kamu tengok gambar jam tu. Jarum pendek dia, cikgu zoom sikit. Bagi nampak jam tu. Okay, jarum pendek dia dekat nombor 12. Biasanya waktu ni kita waktu tengah hari. Mak sediakan makanan untuk kamu makan tengah hari. So jawapan dia tengah hari. Okay, tulislah tengah hari. Yang besar sangat tulis tengah hari. Apa dia? Nak apa? Senang je soalan ni. Tak payah ni sangat. Jangan risau. Soalan senang dalam buku. Okay, untuk masa waktu ni senang je sebenarnya. Tapi yang susahnya nak kena faham jam tu. Nak kena faham jam. Okay, so pagi, petang, malam. Nombor 1 pagi, ayam berkokok, matahari baru nak naik. Yang kedua petang, waktu petang-petang, waktu tu berangin orang main wow, layang-layang. Waktu malam orang tengok TV. Waktu malam juga kamu belajar, bangun pagi-pagi, tengah hari. Okay, tengah hari makan tengah hari. So nanti pukul 12 nanti dah habis kelas nanti boleh makan tengah hari lah kalau tak ada kelas dah. Ni pun dah kira macam tengah hari lah ni, hampir-hampir dah tengah hari dah ni. Pukul 11 lebih dah, lagi sejam. Petang ada saya kelas. Petang ada kelas, bagus. Belajarlah bersungguh-sungguh ya. Supaya jadi orang yang pandai. Tengok muka surat sebelah pula. Muka surat 32. Okey, muka surat 32. Semua buka muka surat 32. Yang ni kamu kena tandakan betul. Betul je. Tak ada salah. So tanda betul ikut waktu yang sesuai. Okey. Tanda betul pada aktiviti yang sesuai mengikut waktu. Dia kata tanda betul aktiviti yang sesuai ikut waktu. Waktu dia kata soalan yang pertama waktu pagi. Waktu pagi orang pergi sekolah ke main apa ni, main tanglong. Dia main tanglong. Orang Cina suka main tanglong. Pergi sekolah. Pergi sekolah. Waktu pagi orang pergi sekolah. Tanda betul kat pergi sekolah lah. Orang tak main pagi-pagi main tanglong tak nampak. Sebab tanglong tu keluar cahaya. Cahaya waktu pagi mana nak nampak kan. Kamu pernah ke main macam tu? Main tanglong. Cikgu dulu tebuk tin. Tak ada. Cikgu, bateri saya dah satu. Satu pergi cas lah. Takkan cikgu tolong cas pula. Okay. Tengah hari. Tengah hari. Tengok tengah hari. Ini tengah hari ke tengah malam ni gambar satu ni? Makan. Tengah hari. Mana satu? Waktu makan. Waktu makan tengah hari. Orang tak, ini waktu malam tengah tidur ni, orang tak tidur tengah hari. Boleh juga tidur tengah hari. Rehat sekejap tapi gambar tu gambar malam. Jangan pula tanda tu waktu tengah hari. Tu si tengah hari pula. Lainlah dia tunjuk gambar matahari tengah hari dia tidur. Waktu malam tu. So tengah hari waktu makan lah. Makan tengah hari. Seterusnya petang. Petang. Petang yang ni ada juga yang salah petang ni. Dia pergi buat waktu mandi. Mandi ni memanglah mandi petang pun boleh mandi. Basikal. Tengok sesuai dia. Waktu petang orang berbasikal. Macam mana nak tahu petang? Tengok ada gambar matahari, burung tengah terbang. Biasa burung ni orang terbang waktu petang tau. Dia terbang balik. Terbang pulang. So waktu petang orang berbasikal, beriadah, bersukan, bersenam. Okay, next. Last kali 32 pula ada. Soalan yang ketiga, yang keempat waktu malam. Belajar. Main congkak ke belajar? Tengok belajar tu ada gambar. Gambar apa? Ada gambar bulan dan bintang. Clue dia, lepas tu ada lampu. Lampu tu pun dia buka. Waktu malam lah, siang orang tak buka lampu. Kalau nak buka pun boleh tapi sesuainya waktu malam lah. Okay, jadi jawapan dia adalah waktu belajar. Waktu belajar. Cikgu, tadi tu saya tengok lampu. Boleh tengok lampu. Memang cikgu pun buka lampu ni lah. Ada lampu. Ada lampu. Kalau
gelap sekarang ni, kat rumah cikgu mendung. Dia tak nak, dia tak apa, matahari tengah hari dah ni tapi matahari tak naik tinggi. So waktu mendung, sekarang mendung. Mendung, berarak mendung, awan pun kelabu. So buka lah lampu kalau nak belajar. Sekarang cikgu nak mengajar, buka lampu. Kat kelas pun kalau hari nak hujan kan cikgu buka lampu kan. Macam tu lah. Tapi tak adalah kita belajar dekat sekolah waktu malam. Okey, tengok muka surat 33 sekarang. Muka surat 33. Tengok muka surat sebelah. Okey, muka surat 33 ni dia bagi jadual. Bagi gambar raja, lepas tu dia bagi jadual. So kamu kena tulis. Okey, dia kata warnakan. Yang pertama soalan dia, warnakan laluan ikut waktu dalam sehari. Okey, dengar arahan dia. Okey, dengar arahan dia. Dengar tak? Okey, dengar. Warnakan laluan ikut waktu. Okey, halatkan semua. Warnakan laluan ikut waktu dalam sehari. Okey, soalan pertama dia suruh warna laluan ikut waktu sehari. Okay, yang pertama. So apa dia? Mula-mula mula dengan apa? Pagi. Okay. Mula dengan pagi. Okay, so pagi. Daripada pagi ni ke mana? Ada ni waktu pagi kan? Okay, warnakan laluan. Pagi ni, tengok ni pagi ni. Ni cikgu bulat ada pagi ni. Pagi ni biasa lepas pagi kamu buat apa? Lepas pagi pergi petang ke? Pergi petang ke pergi malam terus? Yang mana? Pergi mana? Tengah hari. Tengah hari, ya betul. Pagi dia pergi tengah hari. Pagi dia pergi tengah Warna satu. So warna, cara nak warna dia. Cara nak warna dia. Petang. Mana lagi? Tengah hari dulu baru petang. Cara warna dia adalah, tengok ni laluan dia, nampak warna sini. Nampak ni warna. Nampak? Cikgu warna ni. Warna dekat laluan tu. So daripada pergi sekolah, kamu pergi belajar tengah hari. Sampai tengah hari kita belajar kan. Masuk kelas tasmik lah apa waktu tengah hari. Ni ustazah ke ni? Bukan ustazah ni, ajar matematik lah cikgu garang. Lepas tu tengah hari pergi ke mana lepas tengah hari? Tengah hari dia pergi, dia ada dua laluan ni. Pergi pagi balik, tengah hari dia pergi pagi balik ataupun pergi main bola. Petang. Balik rumah. Balik rumah? Main bola. Ini dalam gambar, bukannya balik rumah ni gambar. Tengok gambar, bukan waktu hidup kamu ni. Memanglah kita kat rumah. Lepas pergi sekolah kita balik rumah. Sekarang belajar tengah hari. Lepas tengah hari kita pergi ke petang. Tengok ni tengok ni cikgu highlight colour sikit. Orang tengok ni. Jangan tengok yang ni, kamu tengok dekat waktu tu. Ni pagi, ni malam, ni petang, malam. So tengok tu aktiviti tu biar dulu. Aktiviti tu dia betul lah. Yang kamu kena tengok perjalanan dia. Lepas tengah hari dia pergi ke petang. Dia tak pergi pagi balik. Tengah hari pergi pagi balik. Mana ada. Tak patah balik, ada pagi-pagi lah. Tengah hari dia akan pergi ke petang. Okey. Daripada petang kamu main bola tu, dia akan pergi ke mana? Kamu tengok cabang ni banyak kan. Dia pergi ke pagi balik boleh, dia pergi malam boleh, pergi petang boleh, pergi malam. Dengar. Lepas petang mana? Dia ada 3 je. Ada 4 je. Pagi, tengah hari, petang, malam. Orang tak pergi petang, lepas main bola pergi mancing pula. Lama petang kamu. Main bola tu dah berapa jam dah. Malam. Ni hari lain dia pula memancing. So akan pergi malam. So malam dia ada 2 laluan. Kamu boleh pergi ke sini ataupun pergi ke tidur. Tidur pula. Boleh ke tidur, boleh ke belajar. So mana-mana boleh. Okay. So laluan kamu kalau kamu pilih untuk tidur terus lepas petang. So laluan kamu macam ni lah. Dia pergi sini, lepas tu pergi sini. Macam tu laluan dia. Ataupun kalau kamu pilih nak pergi sini pun boleh. Nak pergi sini. So laluan dia macam ni. Lepas main bola petang, malam tu kamu belajar. Macam tu. Faham? Faham boleh lagi ada laluan lain tak? Ada laluan lain? Ada laluan lain. Kita ingat hari kita mula hari apa? Pagi-pagi kan. So mula pagi. Kita tengok kalau pagi kita mula sini.
Contoh lain ni kalau dah buat tak payah ni. Tak apa, jangan risau. Kalau dah buat, ni yang lain pula. Contohlah jawapan lain cikgu bagi. Okey. Pagi kita tengok pagi ni. Okey, tadi pagi pergi sekolah kan. Sekarang kita tengok pagi gosok gigi pula. Pagi gosok gigi dia pergi ke tengah hari. Okey, pagi dia pergi ke tengah hari. Tengah hari mana? Tengah hari dia pergi sini juga. So pagi ni dia pergi tengah hari. Tengah hari dia pergi petang. Petang pun sama, dia pergi malam. Sini boleh, sama juga. So laluan dia sama ada dia pergi sini ataupun dia pergi sini. Tentulah. So belajar pagi balik. Pusing. Tentulah hidup kita bergerak meroda, berputar-putar. Daripada pagi dia pergi pagi, petang, tengah hari, malam. Pagi, petang, tengah hari, malam. Pagi, petang, tengah hari, malam. Ataupun kalau nak kreatif lagi, pagi, tengah hari, petang, malam. Pagi, tengah hari, petang, malam. Macam tu. Lepas tu pergi sini pula. Yang pening-pening. Macam ni je. Ni. Macam tu. Laluan dia. Faham Okay, lepas tu kita nyatakan dekat bawah tu dia suruh lengkapkan jadual. Lengkapkan jadual di bawah. Okay, jadual dia dah bagi kat bawah, boleh tengok dekat bawah tu. Yang atas tu saya belum siap. Apa yang siapnya? Ni senang je, color je. Tengok color je buat. Bawah tengok bawah. Siapa yang dah siap tengok bawah. Senang je bawah ni Pagi pergi ke sekolah. Tengok pergi ke sekolah kan. Lepas tu tengah hari. Tulis tengah hari kat atas tu. Tengah hari. Tak apa, sambil-sambil buat. Sambil-sambil dengar. Okay, tengah hari dia pergi buat apa? Tengah hari belajar. Tak nampak. Okay, belajar. Lepas tu dia pergi mana? Yang atas tu saya tak tahulah buat. Yang mana tak tahu? Ulang balik tak dengar? Sekejap pula. Yang atas tu color je. Color je. Pagi. Mana saya tak tahu. Yang ni tak payah color. Ni tak payah color. Yang ni tak payah color. Bukan cikgu suruh color ni. Yang ni cikgu nak tunjuk. Nama aktiviti. Nama pula. Waktu aktiviti tu kita buat. So, ambil ikut laluan. Ni cikgu buat balik lah. Ni macam ni. Nampak ni. Cikgu pakai highlighter senang. Okay, ambil pensil warna. Ambil lah warna apa pun. Contoh nak ambil warna hijau. Okay, color laluan dia ni. Ni. Nampak? Lepas tu dia pergi tengah pagi, pergi tengah hari. Tengah hari dia pergi petang. Petang pergi malam. Macam tu lah. Lepas tu dia pergi pagi balik. Faham? Macam tu laluan dia. Senang je. Lepas petang tadi pergi main bola. Tulis bermain bola. Tulislah jawapan dia macam tu. Senang je. Okay. Tadi dengar cikgu cakap tadi bukan main. Faham Ya. Bila suruh buat tak tahu pula. So malam sebelum tidur mendengar cerita. Senang. Ibu, belum siap. Dah siap. Dah. Dah siap bagus. Yang belum siap, siap sana. Senang je kan. Bukannya suruh pergi sekolah, bukan suruh belajar, bukan suruh pergi main bola. Color. Susah apa. Cikgu dah siap. Dah siap tepuk tangan. Macam biasa lah. Tepuk tangan. Alhamdulillah dah siap. Okay. Saya dah siap. Dah siap bagus dah. Tengok muka sebelah pula. Siapa yang dah siap buat sebelah. Ya. Okay, yang belum siap tengok sebelah juga. Nanti sambung ni tu. Cikgu, belum siap bagus. Okay. Tak apa yang belum siap, sambung lepas ni. Banyak masa esok cuti. Okay, tengok. Kenali masa muka surat 34. Muka surat sebelah. Okay, yang ni. Cikgu tak nak. Ni, bagi halang-halang kita siapkan sekarang. Okay. Labelkan jarum. Dia kata labelkan jarum jam ataupun jarum minit.
So ada dua je jawapan dia, jarum jam dengan jarum minit. So apa kamu kena buat? Tulislah. Jarum jam pendek ni, jarum jam yang pendek. Pendek. Jarum jam tu yang pendek. Jarum minit pula yang panjang. Panjang. So tulislah, cari jarum pendek yang mana jarum pendek? Jarum pendek ni yang nombor ni jarum pendek ni. So tulislah ni jarum jam. Faham? Faham Lepas tu tengok sini pula jarum dia, ni jarum panjang. So jarum panjang ni, nampak jarum panjang. Color lain lah. Color purple. Jarum jam ni jarum panjang kan. So jarum panjang, jarum minit. Tulislah jarum dia, jarum minit. Boleh tak? Senang kan? Senang je. Alah, senang tulis jarum jam, jarum pendek, jarum minit, jarum jam je. Bukannya suruh lukis jam. Okey, soalan kedua, padankan. Bila sebut padankan, bukan padan muka. Padankan maksudnya suaikan. Suaikan maksudnya ambil pembaris dengan pensel. Okey, kita tengok soalan A. Soalan A. Ada pembaris cikgu malas nak guna. Pusing Besarnya pembaris cikgu. Biasa. Itu pembaris laptop je. Tapi cikgu tak kerti guna. Sekejap, cikgu try. Mana guna dalam ni? Laptop mana ada pembaris? Dia pembaris laptop je apa? Habis tu pembaris lah juga. Nama pun pembaris. Semua benda pembaris lah. Benda yang lurus tu. Okey, soalan seterusnya suaikan atau padankan. Okey. Baik. So apa yang kamu kena buat adalah tengok sini. Cikgu dah cakap tadi, jam dia ada bahagian. So kalau yang ni dia bahagi dua. Okey. Dia potong jam ni. Kamu potong jam ni kepada dua bahagian. Bila potong kepada dua bahagian, bahagian yang ni kita panggil dia sebagai apa? Ni yang kita lorik ni, cikgu lorik ni. Panggil apa? Apa dia? Setengah suku atau tiga suku? Setengah jam. Bagus. Jawapan dia setengah. Setengah. Setengah lah. Mana setengah? Carilah setengah ni. Susah apa setengah, situ je. Seterusnya tengok pula. Ingat jam dia potong kepada 4 bahagian. So yang ni yang berlorek ada 1, 2, 3. So 3 ingat. 3 apa? 3 carilah 3. Mana 3 sini? Ni 3 dia tulis apa tu? 3 suku jam. 3 suku jam. Suaikanlah dekat 3 suku jam. Yang ni pula potong 4 lagi. Potong 4. Yang warnanya 1 je. 1 tu kita panggil apa? 1/4 maksudnya Suku jam. Carilah suku jam. Saya dah tahu. Senang ke susah? Senang. Senang je. Yang nangis ni tak susah sangat cikgu. Kenapa? 3. Senang je. Tengok muka surat sebelah pula. Kita mula lambat, kita habis lambat sikit lah. Surat 35. Okey, surat 35. Yang ni kena tulis tadi suai tak apalah, ni tulis. Tengok baik-baik yang ni. Soalan dia kata sini lihat bahagian jam. Lihat bahagian jam pula. Lihat bahagian berlorek pada muka jam. Isi tempat kosong. So ada 3 jawapan. Yang pertama setengah jam. Yang kedua 1/4 jam. Dia tak panggil suku dia panggil 1/4 jam. Kan kita belajar dah tadi. Yang ketiga 3/4 jam. Cara nak ingat dia, setengah tu kita potong setengah. Ni setengah lah sebab dipotong setengah. Maksudnya setengah jam. Tulis jawapan dia setengah jam. Faham? Faham? Senang. Senang memang senang. Takut tak boleh buat. Okey, soalan B.
Sampai. Tengok B ni. Kamu potong buku kamu tu buat macam ni ha. Potong 4 bahagian. So, berapa yang berwarna atau berlorek? Kamu lorekkan. Ada berapa bahagian ni? 1, 2, 3. Yang mana 3 ha? 3 yang atas tu 3/4. Tulislah jawapan dia 3/4. Tiga. 3/4 jam lah. Tulis 3/4 jam. Susah apa? Okey, dah. Boleh? Okey, yang ni C pula. C Dah kita siap potong semua. pula. Siap semua dah? Ui, laju. Okey, C pula. Laju betul menulisnya. Okey, C pula kamu ada jam potong 4 lagi. Berapa yang berwarna? Berapa yang berlorek tu? 1. Jadi 1 per apa? 4. 1/4 jam lah. Susah apa? 1/4 jam. Okey, senang. Tengok yang ni pula, potong lagi. Jadikan 4 bahagian. So yang berlorek atau berwarna tu 3 bahagian. So jawapan dia 3/4 jam. Okey. Cikgu, saya dah siap semua. Dah siap semua, bagus lah. Bagus lah tu. Cikgu malas tulis, cikgu buat balik. Setengah. Cikgu, kalau dah siap semua boleh live ke? Tak boleh lagi. Sabarlah. Babai-babai dulu. Nak jana. Duduk rumah juga kan. Kan nak jana. Nak jana tak apalah kalau mak suruh pergi kedai ke. Tak apalah. Okey, yang soalan E. Ramai kita tak siap ni. Soalan E, dia setengah. Setengah jam. Tengok jawapan dia setengah sama sebab dia separuh. So potong 2, ingat setengah. Tulislah setengah. Okey, sama juga dengan ini. Kamu potong lagi. Semua. Potong. Senang je. Yang ni macam mana? Yang ni macam mana? 1/4 jam. Kira yang berlorek juga. Kira yang berlorek. Dia bukan kira yang tak berlorek, kira yang berlorek. Sebab dia nak yang berlorek. Nampak dia tanya soalan dia bahagian berlorek. Jangan kira dia nak ganggu kamu. Kamu ambil yang tak berlorek, salah lah. So ambil yang berlorek 1 daripada 4. Kalau kamu kira 3/4, salah lah. So jawapan dia 1/4 jam. Hilap kopi. Sekali lagi. Dia datang sekali pula ada package. Okay. Cikgu, saya dah siap semua. Siap semua dah? Saya dah siap semua juga. Saya dah siap semua. Okey, kalau dah siap semua, cikgu rasa masa pun dah habis dah ni. Kita dah habis dah. So sampai muka surat 35, cikgu harap semua boleh faham. Buku aktiviti kita dah siap dah. Okey, cikgu harap semua boleh faham. Cik semua boleh boleh buat, boleh jawab betul. Okey, so habis dah kelas kita ada 28 orang, 27 orang. Alhamdulillah lah siapa yang masuk ni. Saya ucapkan terima kasih dan semoga semua yang kita belajar hari ini dapat membantu kamu. Okey. Okey, Syamil okey, Syamil faham?
Faham Amir? Faham. Faham. Bagus Amir.